Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sharifuddin, pesarah untuk video lecture bagi subjek Tamadun Islam Tamadun Asia pada kali ini. Pada kali ini saya akan membincangkan dua perkara, iaitu berkaitan dengan pandangan semesta dan juga keunggulan tamadun Melayu. Pada akhir video ini, pelajar seharusnya dapat pertama menjelaskan proses ketamadunan di alam Melayu. Yang kedua, membincangkan tentang pandangan semesta dalam alam Melayu. Dan yang ketiga adalah membincangkan pencapaian unggul yang ada dalam tamadun Melayu. Apabila kita bercakap tentang tamadun Melayu, saya suka merujuk kepada kenyataan Profesor Ulun Datuk Samsul Amri yang selalu menggunakan konsep garis masa atau timeline untuk memahami perkembangan tamadun Melayu itu sendiri. Termasuklah dalam konteks ini adalah pandangan semestanya. Menurut beliau, tamadun Melayu bergerak daripada keadaan kerajaan kepada keadaan kerajaan. Satu kerajaan dieja dengan huruf besar dan satu lagi dieja dengan huruf kecil. Apa makna semua ni? Ini adalah untuk membezakan proses pembinaan negara dan juga bangsa, kerana kita bergerak dari keadaan ketamadunan kepada keadaan negara bangsa, nation state. Sebab itulah kita ambil subjek dipanggil subjek titas atau tamadun Islam, tamadun Asia. Dan hubungi etnik lebih kepada untuk memantapkan konsep ketamadunan dan pemantapan negara bangsa itu sendiri dalam konteks melalui subjek hubungan etnik. Proses ini adalah merujuk pada proses modernisasi. Makna kerajaan yang berhuruf besar menggambarkan peranan raja yang memainkan rules atau peranan yang cukup penting bagaimana terbinanya dan dipengaruhi oleh sistem feudal. Sementara kerajaan yang berhuruf kecil menjelaskan kepada kita tentang proses modernisasi, pemodenan yang dibawa oleh Barat khasnya British ke dalam kerajaan Melayu hingga mewujudkan sistem pentadbiran moden ataupun dipanggil government dalam bahasa Inggeris. Sistem pentadbiran British telah mempengaruhi terutamanya dalam elemen aspek politik dan berpolitik hingga mewujudkan pilihan raya dan demokrasi dalam proses pembinaan negara bangsa kemudiannya, iaitu suatu yang tidak dipraktikkan, suatu yang barulah dalam tamadun Melayu sebelum ini yang berasaskan pada sistem monarki atau sistem beraja. Satu lagi elemen yang penting dalam pembinaan tamadun Melayu adalah pembentukan pandangan semesta. Secara umum pandangan semesta adalah satu konsep mengenai alam semesta secara keseluruhannya, terutamanya dilihat melalui satu sudut pandangan yang dipengaruhi oleh satu sistem nilai yang tertentu. Dalam tamadun Melayu, pandangan semesta dipengaruhi oleh proses Islamisasi. Justru wujud pra kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, orang Melayu adalah menganuti agama Hindu, sebagainya adalah agama Hindu dan sebagainya adalah mempercayai kepada konsep animisme ataupun dinamisme, percaya kepada roh nenek moyang, misalnya panggilan Hyang, dan masih ada di kalangan mereka mempunyai tenaga yang dipercayai ke kuasa tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi mereka. Oleh itu, kuasa ini perlu ditenangkan melalui upacara pemujaan dan penyembahan. Misalnya selalu kita dengar seperti puja pantar. Justru pada waktu ini, pengaruh Bomo, Pawang merupakan ikon penting kepada masyarakat Melayu seluruhnya. Kedatangan agama Hindu membolehkan upacara ini dijalankan dengan cara tersusung dan wujud dewa-dewa tertentu selain mempengaruhi pengaruh kitab-kitab suci agama Hindu juga.
Pada awal abad ke-15, agama Islam mula mendapat tempat dalam kalangan raja-raja Melayu dan masyarakat Melayu seluruhnya. Agama Islam telah mengubah bentuk kepercayaan dan corak cara hidup masyarakat dan juga pandangan semesta mereka. Kepercayaan kepada dewa dan animisme bertukar kepada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Masyarakat Melayu menyedari bahawa seluruh hidup mereka terfokus kepada Tuhan ataupun dipanggil God-centered. Oleh itu, masyarakat Melayu menyedari dan meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa di muka bumi ini. Sebagai kesannya adalah pandangan semesta Melayu telah dibentuk berasaskan kepada konsep hablum minallah, iaitu berbuat baik kepada Allah, dan hablum minan nas, iaitu berbuat baik kepada manusia. Impak dari proses Islamisasi, tamadun Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan tamadun Islam, khasnya kerajaan Melaka dengan Empayar Ottomaniah misalnya. Hasilnya, Melaka juga mempunyai teknologi dan kelengkapan ketenteraan secanggih ketenteraan dalam tamadun Islam. Biasa kita dengar bangsa Melayu dahulu berupaya mempunyai meriam seperti meriam Muda Alih dia dipanggil rintaka. Adanya senapan Melayu atau dipanggil istingga. Adanya senapang atau dipanggil pemuras. Adanya pistol misalnya dipanggil rintakul. Dan lain-lain banyak lagi peralatan yang digunakan. Senjata ini popular dalam kalangan kerajaan Melayu suatu masa dulu. Kejatuhan kerajaan Melaka tidak dikaitkan dengan ketiadaan peralatan persenjataan kerajaan Melaka, tetapi sejarah telah mencatatkan antara faktor penting kejatuhan Melaka adalah tindakan gunting dalam lipatan segelintir orang Melayu sendiri telah menyebabkan kota Melaka berjaya ditembusi oleh Portugis. Sejarah juga mencatatkan bahawa bangsa Melayu sebagai pelaut yang cekap dan dihormati di peringkat antarabangsa. Kehidupan bangsa Melayu amat rapat dengan maritim dan pembesar-pembesar Melayu aktif dalam aktiviti berkaitan dengan laut. Ini adalah senario masyarakat Melayu sebelum kedatangan Barat. Dan kedatangan Barat telah menghancurkan monopoli bangsa Melayu sebagai bangsa maritim yang disegani. Bangsa Melayu memiliki kapal yang besar yang dipanggil jong yang boleh membawa rempah ratus dengan jumlah yang banyak. Menurut Tom Pires, jong-jong Melayu ini adalah yang terbaik berbanding mana-mana kapal yang wujud pada abad ke-15. Mereka juga cekap dalam pelayaran hingga dikatakan sebagai kemahiran pelayaran kerana mereka mampu merentas lautan tanpa menggunakan kompas. Hanya bergantung kepada tanda-tanda alam seperti angin, bintang dan sebagainya. Pencapaian lain yang boleh dibanggakan dalam tamadun Melayu adalah dalam kesenian seperti membina rumah, menghasilkan keris. Bagi saya kedua-dua seni ini telah memberikan impak identiti dalam pembinaan tamadun dan budaya Melayu. Usia pembuatan keris di alam Melayu sudah lebih 600 tahun dan merupakan senjata yang hanya ada dalam tamadun Melayu sahaja. Justru, dalam perbincangan ini saya telah menerangkan tentang garis masa, daripada keadaan ketamadunan kepada negara bangsa. Saya juga ada menerangkan tentang pandangan semesta alam Melayu dan juga pencapaian unggul yang telah dicapai oleh tamadun Melayu yang boleh kita banggakan. Diharap para pelajar dapat memahami perkara-perkara yang dibicarakan ini sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.